أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على Saya berikan kalimah ini, saya nak maklumkan kepada tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan berada di Mekah Mukarramah, kalau kita hanya duduk berada di dalam hotel sahaja, kita tak usah untuk buat tawaf umrah, kita tak usah buat tawaf sunat, rugilah kepada kita. Tuan-tuan yang melontar jamrah, bukan melontar jamrah, tuan-tuan yang melontar dekat kedai-kedai, kat kedai-kedai tuan-tuan boleh melontar, bukan tak bagi, tapi tuan-tuan kerap sangat melontar kat kedai sehingga mengabaikan tawaf sunat tuan-tuan, sehingga mengabaikan umrah tuan-tuan. Ini yang paling rugi. Sebab kita yang datang ini adalah tujuan matlamat kita ialah mengerjakan umrah. Mudah-mudahan umrah kita mendapat umrah yang mabrur. Kita nak usaha nak dapatkan umrah kita, umrah yang mabrur yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bahkan kita balik ke tanah air tadi, kita balik ke Malaysia nanti akan menjadikan benda amalan kita. Yang dahulu masjid kita tak jarang pergi, hari ini dengan sebab kita berada di Mekah ni, kita kerap sangat pergi Masjidil Haram. Bermakna rumah kita pun dekat dengan masjid, kita akan buat azam ini berterusan ke masjid juga. Kalau tuan-tuan yang sebelum datang ini tak menutup aurat, main di sini dengan hijab dia, dengan tudung dia, dengan apa semua, balik dia ada perubahan di rumah dia. Dia boleh menutup aurat. Yang ini akan dapatkan umrah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tuan-tuan belanjakan RM6,500 itu. RM6,500 itu tuan-tuan menafaatkan. Bagi saya tak risau tuan-tuan. Hanya tuan-tuan lah menafaatkan dia. Supaya tuan-tuan yang datang sini susah payah, nak dapat visa pun payah tuan-tuan, nak dapat tiket pun payah. Kita buat deal tarikh dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala jemput tuan-tuan menjadi tetamu dia. Beruntung tuan-tuan berada di sini. Kesempatan hari ini tuan-tuan buatlah lagi. Kalau boleh buatlah sembahyang sunat taubat. Saya ada dah awal-awal. Sembahyang sunat taubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, naklah kita buat sembahyang qiyamul lail. Dan hendaklah kita ni keraplah kita buat sembahyang tawaf sunat. Walaupun kita tak buat umrah, tapi kita buatlah tawaf sunat. Kita pegang juga Baitullah. Jauh tuan-tuan, kita datang sini ada 1,200 kilometer. Jauh tuan-tuan, terbang mai tuan-tuan. Jangan tuan-tuan sini tak berpeluang, tak pergi langsung pegang Kaabah. Balik itu dia ralat diri sendiri. Allah sayang tak pegang Baitullah, tak rasa ini tu Baitullah tu macam mana, tak pernah pun semayang di Hijri Ismail, tak pernah pun gantung dekat Multazam. Pergi tuan-tuan balik ke Melayu, dia kena mai sekali lagi.
Main sekali lagi dengan Safari Haramain pula tuan-tuan. Yang main 2 dia akan bawa 10 lagi, alhamdulillah. Dan juga insya-Allah tuan-tuan, saya minta tuan-tuan boleh packing barang tuan-tuan. Yang mana yang nak beli tuan-tuan packing barang tuan-tuan elok-elok. Tak mau tercicir. Ataupun esok ni bila buat turun bawah, beg tuan-tuan ada satu, tapi tuan-tuan ikat kasut dengan beg plastik dekat tangkai dia. Ataupun tuan-tuan ada barang, tuan-tuan ikat kat tangkai beg tu. Beg plastik, jangan. Tak lagi beg plastik tu hilang ke mana, semua ke mana. Push dalam beg betul-betul. Seal dia elok-elok. Kalau boleh hari ni pergi cari yang plaster tu, plaster apa? Plaster tu balut elok. Yang mana ada tali, balut dengan tali lah. Baik. Dan juga kalau boleh dengan buah kurma. Buah kurma ni tuan-tuan buat elok-elok, sebab tuan-tuan kena tulis nama tuan-tuan. Kalau tak tulis nama tuan-tuan, buah kurma hilang, tuan-tuan tak ada dah buah kurma di sana. Balik-balik sampai rumah, yang pertama datang tetamu, dia akan tanya buah kurma. Yang kedua air zam-zam. Depa bukan tanya pasal apa, pasal jubah apa dah. Depa tanya buah kurma dengan air zam-zam. Yang tu penting tuan-tuan, kena jagalah. Baik. Kemudian 21 hari Isnin. Bila hari Isnin? Besok hari Isnin malam pukul 10 pagi. 10 malam. 10 malam. 10 malam kita akan bertolak ke Jeddah. Esok malam pukul 10 malam kita bertolak dekat Jeddah. Beg tunggu di situ, bas tunggu di sana. Bas tunggu sana. Dan bagasi tuan-tuan kena turun pada pukul 2 petang. Besok 2 petang, 21 hari Isnin 2 petang, tuan-tuan seal elok-elok, tuan-tuan turun dekat lobi. Dekat lobi tu saya akan buat stiker Safari Haramain. Sila letak beg tuan-tuan di sini. Tuan-tuan susun bagi elok. Tuan-tuan susun bagi elok, bagi panjang berbaris. Sebab apa? Selagi tuan-tuan lunggu, jadi macam mana orang yang main tu, yang 500 orang tu, jenuh tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan atok satu atok dia elok, tulis nama elok tuan-tuan. Pastikan tulis nama elok. Yang ni saya tak pasti sebab beg terlalu banyak. Saya ustaz, beg hilang. Beg hilang ataupun beg tertinggal dalam bilik. Kita dah sampai kat Jeddah. Hai, bye-bye. Saya tak boleh ambil dah tuan-tuan. Dia kata, hai, bye-bye. Ada jemaah hilang spek mata tertinggal dekat bilik hotel di Madinah. Dia bagi tahu ustaz, hilang spek mata. Tapi bukan geruk saya, geruk yang Ustaz Jalil. Hilang spek mata, hai, bye-bye. Itu saya tak boleh pakai, tak boleh buat apa. Sebab apa? Kecuaian sendiri. Nak patah balik tuan-tuan 400 km. Nak pergi Madinah, nak pergi ambil itu spek mata ya. Pembelanjaan lebih kurang RM500. Spek mata pergi hantar kat dia RM500. Jenuh tuan-tuan nak cas seorang tu, masa pun lari dan sebagainya. Itu tuan-tuan, jangan kita balik. Bagasi turun pukul 2 petang. Lepas makan tuan-tuan turun beg. Kemudian tawaf wida tuan-tuan pada pukul 9 malam hari Isnin. 9 malam tawaf wida. Tawaf wida ni tuan-tuan pakai baju biasa macam tuan-tuan nak balik. Pakai macam ni, kalau nak pakai jubah, pakailah jubah. Yang mana nak pakai seluar nak balik, pakai macam itulah tuan-tuan. Pergi tawaf wida masing-masing. Tak boleh berkumpulan. Kalau berkumpulan tak lagi dah nak tunggu kasut, nak tunggu ni, pakai pukul 12. Masing-masing cepat buat. Tawaf wida ni apa dia? Tuan-tuan pergi buat tawaf selamat tinggal.
Mula-mula tuan-tuan niat sahaja aku tawaf wida kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan tawaf dia sebanyak 7 kali. Habis tawaf wida, tuan-tuan buat semayang sunat tawaf. Lepas habis semayang sunat tawaf, tuan-tuan keluar daripada Masjidil Haram. Walaupun orang azan dah waktu Isya, katalah dah masuk waktu Isya, tapi kita buat ke 9. Tapi dia katalah Isya tu hari tu pukul 9. Habis tawaf tu Allah dah sembahyang Isya pula. Jangan sembahyang Isya, tak boleh dah. Sebab tuan-tuan dah tawaf dah, tuan-tuan terus mai ke hotel. Jangan beli apa-apa dah. Kalau tuan-tuan beli apa-apa, tuan-tuan kena patah balik pergi tawaf wida sekali lagi. Jangan cari jalan Allah, jubah ni, yang ni lah nak beli ni. Hari dah seminggu tak jumpa, hari ni jumpa nak las balik. Dia beli tuan-tuan, beli tu tak lagi. Pergi abang kat kawan kata pergi tawaf bidang lain. Kalau dia beli minuman sebab musafir, dahaga, dia nak beli minuman, dia nak beli apa? Aiskrim dah, aiskrim burung lah. Aiskrim duk makan kat duri relax. Dia beli apa? Ayam, dia beli kek kan, tuan-tuan dia datang ke sini. Datang ke sini dia tak boleh nak atas dah. Nak tidur ke, nak baring ke apa semua tak boleh dah. Kalau nak pergi tandas tu boleh. Tuan-tuan kena tunggu di sini. Bahmai kalau 2 jam dah tunggu tuan-tuan. Nak tidur lazat duduk atas meja tengah tidur. Jangan duduk atas bilik pula pergi tidur baring apa semua tu. Dia tak musafir lagi. Kemudian habis daripada tu barang-barang tuan-tuan dah masuk dalam bas. Tuan-tuan naik di atas, tunggu di atas. Saya tak mau lewat. Tuan-tuan tak lagi kata seorang lagi, 2 orang lagi. Maidin kena jerah, Maidin kena main wat. Maidin selalu dia main lewat. Cari orang cepat tuan-tuan. Sebab apa yang ni kita nak jalan tuan-tuan. Ambil masa lebih kurang 3 jam nak pergi ke Jeddah. Kita malam nak pergi ke Jeddah, kita tak singgah dah di Jeddah. Kalau waktu siang kita bertolak, mungkin kita akan singgah ke Masjid Ar-Rahmah. Rahmah tu kita boleh tengok lah Laut Merah. Kita boleh tengok istana bawah laut, istana dalam laut. Dia istana bawah laut tuan-tuan. Kemudian kita boleh tengok dia punya landscape dan sebagainya di situ. Tetapi hari ni malam kita sampai terus ke Jeddah, ke airport Jeddah. Airport Jeddah kita turun barang-barang tuan-tuan, jangan risau. Tuan-tuan hanya bawa hand carry saja. Saya akan kontak apa semua bangla. Jangan kelang kabut. Tuan-tuan kadang-kadang kelang kabut. Saya kelang kabut. Tuan-tuan bagi saya lagi kelang kabut. Ustaz ni apa ustaz? Oh nanti sah. Dan saya dah suruh bangla tu tolak. Tuan-tuan suruh bangla tu tolak, tuan-tuan kena bayar. Biar saya urus dulu. Kita akan ada satu lori satu juga. Bangla akan bubuh beg tuan-tuan. Jangan ligat lori tu pula. Beg saya ustaz, beg saya. Tak apa. Dia cakap abang awal dah. Esok dia jadi ni tu. Ustaz beg saya tu tak bekin ustaz pun. Dia ni dah ikut bangla tu. Jangan risau. Tuan-tuan hanya bawa beg, bawa diri saja. Sampai dekat yang saya suruh tuan-tuan berhenti, duduk kat tu. Semua beg dia akan bawa tuan-tuan sampai depan. Sampai masuk dalam. Tuan-tuan ini, saya tak mau bagi susah tuan-tuan. Tak lagi beg yang kata beg satu, dia jadi 3, dia jadi 4. Dah tu dah berat macam mana ketil batu. Tuan-tuan nak angkat kan? Allahu Akbar. Sekali lagi, ustaz tu lu angkat Ustaz. Saya dah bayar kat ustaz, ustaz angkat lah. Jadi kita nak buat dah. Kalau boleh, biar kita bawa sini, tuan-tuan hanya bawa diri ya. Dengan beg hand carry nak tukar baju, nak mandi, nak sabun kat Jeddah. Kemudian saya dengan ustazah akan masuk dalam. Bila kita kata masuk, tuan-tuan baru masuk. Bila masuk dalam, kita nak kena atok balik beg tuan-tuan, bagasi semua. Kemudian beg tuan-tuan nak ditimbang. Bila nak timbang kita 30 kilo lah. Ada yang lebih apa semua ni.
Dah timbang tu dia tuan-tuan. Yang tu pun saya bayar tuan-tuan 3,000 lebih kurang. Tu saya tak minta lebih lagi. Saya tak minta tuan-tuan 50 saya minta. Tu pun bagi RM. Dengan Padam. RM kita dah nak SA dia bagi RM juga. Tak apa Ustaz Dik tambah lagi. Elok siap dah baru saya bagi tiket kepada tuan-tuan. Baru kita check in. Masuk dalam. Masuk dalam tak apa tuan-tuan nak pergi menila mana, pergilah menila mana. Saya dah bagi pasport kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nak balik, tuan-tuan duduk dekat je dah. Saya kata jalan terbang. Tuan-tuan kena tengok saya. Ataupun tengok Ustazah. Ustazah pergi mana? Kalau pergi tanah jangan ikut. Dia pergi kalau saya bergerak semua tuan-tuan. Ingatlah, esok ni tuan-tuan bergerak sekali. Ikut kami. Kalau tuan-tuan tak ikut, dia pergi menila sorang-sorang tu. Kapal terbang dah, tengok dia duduk tak je dah. Saya tak boleh patah balik dah. Lepas tu nak kena beli tiket lain pula. Nak kena jaga tuan-tuan. Tiket kalau nak beli segera 4,700. Pergi sahaja 4,700. Tapi kalau yang jenis travel dia boleh dapat murah. Sebab dia book awal, tapi kena bayar awal. Tu buat travel ni tuan-tuan, dia kena bayar. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 saya dah. Semua dah bayar dah. Tu saya kata saya tak ada duit. Dia kata Ustaz dia bayar. Dia bayar apa? Bayar habis kapal terbang lah. Lepas tu kita terbang sampai dekat KLIA. Sampai dekat KLIA, beg tuan-tuan tak payah buat keluar dah. Bagasi tak payah dah. Lepas tu tuan-tuan ikut dia, kita naik terbang pula ke Penang. Sampai dekat Penang, tuan-tuan ambil lah beg sendiri. Nak tinggal pun tak apa, tak mahu bawa balik. Ataupun nak bawa balik, tuan-tuan bawa balik. Jangan ambil beg orang. Saya pesan, tuan-tuan, beg orang jangan ambil. Beg kawan saya. Saya harap kawan tu cari 3 jam dalam tu. Mana beg saya, mana dia? Dan kawan kata nak tolong, memang niat dia elok nak tolong. Buat keluar kawan cari 3 jam dah lu. Keluar beg Minah ada kat saya. Awak tak bagi tahu. 3 jam je. Macamlah beg kasut tuan-tuan, pi masuk 3 lagi, satu beg kasut 3. Seorang lagi nampak kasut, beg kasut tu awak balik terus. Yang 2 orang duk cari 3 jam dalam Masjidil Haram. Balik-balik dugaan cobaan. Langkah kaki ayam ni. Balik-balik jumpa kawan tu, dia kata aku awak balik. Nak pukul tak boleh dalam Masjidil Haram. Tapi nak buat macam mana kan? Yang tu macam tu lah beg. Kalau boleh beg masing-masing. Jangan ambil. Baik. Saya ulang lagi lah. Kita pukul 22 hari apa? Hari Selasa. Pukul 8.30 pagi kita terbang. Kita kena tolak awal. Tolak 21 bulan hari Isnin 10 malam. 10 malam. Tawaf bidang bila? 9 malam. Waktu lah terbang 10. Kalau pukul 10, tawaf bidang dia pukul 9 malam. Hari Isnin. Kemudian bagasi turun pukul 2 petang hari Isnin. Jangan turun pukul 8 malam. Esok. Baik. Lepas tu, yang lain saya maklumkan kepada tuan-tuan yang belum lagi bagi duit bagasi, sila bagi duit bagasi. Jangan duk kata Allah Ustaz, saya nyebek Allah. Saya punya bukan kecil, bukan besar sangat, kecil. Jangan kira. Kita sebagai jariah tuan-tuan. Sebab kita boleh tolong orang lain. Jangan kita hanya kedekut RM50, kita tak ada nak tolong orang lain. Biar kita tolong orang lain sama. Bahawa pahala kita berjalan tuan-tuan. Sambil musafir kita dapat pahala. Ya. Pukul 9 kita hujan. Pukul berapa betul lah? Pukul 10. Tak ada hujan, tak ada. Dan
Ha? Dan Kalau awal sikit boleh. tuan-tuan tawaf wida pukul 9 malam. Lepas makan di sini. Betul. Sebab kalau tak makan, tuan-tuan tak makan, tak ada lapang. Betul. Ataupun dia lepas isyak dia pergi tawaf wida. Dah balik dia makan sini. Tak apa, boleh. Kemudian dia boleh tunggu. Boleh. Dia makan sini, lepas tu dia tunggu bawah. Lepas isyak kami pergi tawaf wida. Lepas isyak di Masjidil Haram dia pergi tawaf wida dah. Tak apa, dia boleh balik. Lepas tu jangan beli apa, dia boleh makan sini. Dan masuk hotel apa? Oh, tak mau dah. Kencing berak tak apa. Kencing tak apa. Sikit dah bawah. Jangan pergi pergi tidur relax awal lagi ke 10. Dan lena pukul 11. Jaga-jaga tak ada siapa dari bawah. Saya tak mahu tunggu tabah, saya letih. Dah tunggu panggil 2 orang, 3 orang. Ustaz nak kentut saja tunggu. Allah, payah tuan-tuan ikut masak. Okey. Lepas tu malam ni kita ada kenduri. Kita ada kenduri, kita buat 3 ekor kambing, 20 ayam. 20 ayam. 20 ayam kita buat di sini lepas Isyak. Yang akan dibaca tahlil oleh Ustaz Ismail kita lah. Kemudian kita buat ni semua sekali. Yang ada telefon lain tak mahulah orang lain tengok tali gambar dia puak depa ya. Kita join sekali, kita makan sekali berjemaah. Di mana? Di sini. Makan di sini lepas waktu Isyak. Malam ni. Lepas waktu Isyak. Malam ni dah. Malam ni. Siapa yang dapat kenduri bagi cepat nah. Sebab kita dapat pembayaran kambing apa. Kalau banyak sikit saya ambil 4 ekor lagi. 8 ekor dah tambah lagi 4. Dah 3 ekor. Apa lagi? Ada soalan lagi nak tanya? Ya. Air Zam-Zam saya akan uruskan air Zam-Zam tuan-tuan di Jeddah. Sampai di Jeddah. Beg tuan-tuan saya tak satu tempat. Saya akan urus beg Zam-Zam tuan-tuan. Saya urus beg Zam-Zam tuan-tuan. Kita akan bawa Zam-Zam tuan-tuan masuk dalam juga. Seorang 5 liter. Jangan tuan-tuan bawa 10 liter sendiri. Saya lagi pergi ke bagasi tu dia tolak. Saya abang awal-awal lah dia tolak. Ni peraturan tuan-tuan. Ya. Ada lagi? Kita terima sendiri di airport Penang terus yang tak payah. Kita memang terima di airport Penang. Di Jeddah kita kena beli di Jeddah. Saya beli di Jeddah, tuan-tuan hanya terima dia esok ni, turun esok ni akan dapat di Penang 5 liter. 5 liter tuan-tuan. Tapi kalau habis 5 liter, tuan-tuan nak lagi air Zam-Zam, cari pejabat saya. Sebotol dia 100 riyal. 100 ringgit. 5 liter. 10 liter 200 ringgit. Saya abang awal. Kalau tak ada ayah, saya buah yang pahit lah. Ada lagi? Ya. Siapa? 54 ringgit. Ya. Tawaf wida hari Isnin besok. Besok ni tuan-tuan berkata antara besok tuan-tuan tawaf wida pukul 9 malam. Hari Isnin 21 hari bulan. Hari Isnin esok lah. Esok. Besok tuan-tuan yang pertama turun beg pukul 2 petang dan 2 pagi. Kemudian tawaf wida pukul 9 malam. Betul lah nak baik?
Pandai. Tak lagi dia tanya saya balik. Ya. Lori Ustaz. Sampai Penang pukul 23 hari bulan 8.20 pagi. 8.20 pagi. Hari Rabu 8.20 pagi. Rabu. Hari Rabu 23. Apa dia terbang balik lagi, jangan duk telefon awal-awal. Ya tu tegas tu. Berhenti lama sikit. Kita berhenti. Kita sampai di KLIA pukul 10.30 petang malam. Kita bertolak daripada Kuala Lumpur 7.10 pagi. 8 jam lah tuan-tuan nak mandi, tak gosok gigi 3 hari. Nak mandi. Dah tidur tak mana Mandi situ. Tidur atas lantai tu dah. Dan ni tak ada hotel dah. Aku dah punya tiru dah. Tak ada apa dah. Jangan tutup ustaz kami nak ada hotel. Tak ada hotel dah. Tuan-tuan tidur dah dekat bangku ke, kat alang siling ke, terminal tu. Macam buatlah. Yang ni lah peluang tuan-tuan nak mandi ya. Sebab apa tuan-tuan sampai pukul berapa? Dengar sini, jangan duduk cakap. Jangan duduk cakap banyak, dengar sini. Sampai pukul 11.30. Pakat dah sampai dekat KLIA dah. Mandi apa semua. Tukar baju bagi lawa-lawa. Lepas tu sampai pukul 9. Di apa? Di Penang. Buat keluar barang apa pukul 10. Lebih kurang tu. Buat keluar barang pukul 10. Anak-anak tentu nak dakap, nak peluk lagi, nak cium lagi. Contoh tu dia masa mak tak mandi 2 hari. Berkat Mekah. Yang tu jenuh tuan-tuan. Yang tu nak kena balik tuan-tuan sahabat. Yang mana tuan-tuan balik, yang badan kita panas tak sejuk, tak panas tak sejuk, carikan ayak cak badak sebotol. Ayak cak badak sebotol yang tuan-tuan kita nak bagi ke orang. Tak lagi tak cukup. Badan tuan-tuan ni nak batuk, nak demam, nak apa semua, minum dulu ayak cabadak sebotol. Kalau tak ada ayak cabadak, kait buah nyok. Minum ayak nyok dulu. Faham tak? Ni petua dah. Lepas tu tuan-tuan bolehlah duduk di rumah. Sebab apa? Panas tuan-tuan dia turun dia kawal balik. Tapi sahabat, tuan-tuan sampai kat Penang tak boleh tidur. Tuan-tuan di sini kita siang, di sana malam. Sana siang kita duduk malam. Dia macam di Kelabu, malam pula jaga. Yang lebih kurang dalam 3 hari baru nak stable balik. Dia punya malam siang. Faham ah? Wallahu a'lam. Ada lagi siapa yang nak tanya? Habis. Duit bagasi kalau tak bagi kena bagi dah. Jangan tak bagi. Mana depan ni? Yang betul dengar. Saudari Muhaisir di Amri wa Muqtar Lisan ya Popoli. Saya yang saya kasihi sahabat saya pengarah urusan Safari Haramain. Ustaz Khalid, kru-kru Safari Haramain dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian. Saya mewakili jamaah Umrah Safari Haramain ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Khalid yang telah membawa kami mengerjakan umrah di Baitullahil Haram di Makkah dan menziarahi Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah. Saya berharap agar kita semua telah mengerjakan umrah dengan selamat dan jayanya. Kita mohon agar Allah terima segala umrah yang telah kita lakukan
InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat umrah mabrur. Kepada pihak Safari Haramain, bagi saya tidak ada komen. Sebab di segi penginapan, makanan dan ziarah, semuanya amat baik sekali. Kepada kita semua, apabila kita pulang ke tanah air nanti, kita bagi tahulah kepada sahabat-sahabat kita di Malaysia, kalau nak mengerjakan umrah, suruh mereka datang ke pejabat Safari Haramain dan kita datanglah bersama-sama dengan syarikat Safari Haramain Travel and Sedia Berhad. Kita berdoa agar semua kita akan pulang ke Malaysia dengan selamat. Mudah-mudahan kita diridhai dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Itu bukan yang kedua, yang pertama. Ya, yang pertama insya-Allah kami dan juga staf-staf Safari Haramain termasuk Cik Nasir, termasuk Siti Nah, memohon maaf sekiranya ada salah dan silap dalam pentadbiran kami. Terutama saya minta maaf kepada maklum kita ni. Maklang. Atas bas kemarin ni di Hudaybiyah. Kan kami. Saya dia minta maaf. Dia pasal apa? Dah, saya pergi cakap derah kat Malang. Bukan apa, kita nak tegah benar tadi. Kalau kita tak tegah tuan-tuan, tak lagi tak ada nak niat, dah masuk tanah haram, Pak Ustaz baru nak niat. Pening saya. So saya kena tegah, niat cepat. Malam orang terkejut lah. Mungkin malam terkejut kan. So saya memang derah. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya ada salah dan silap sebab saya manusia biasa. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang salah dan silap daripada kami sendiri, tuan-tuan. Ya, saya cakap lah. Sila tadi. Baik ke depan sikit. Kuat sikit. Saya ni orang tak sihat, orang kata orang ukur lah. Orang kurang upaya. Tapi oleh kerana apa jasa baik cucu saya Muhammad Amin, dia sanggup bawa Tok dia Mat. Ini satu anugerah Allah kepada cucu kita yang taat kepada kita dari bapa dia. Dia sanggup mendidik saya. Dan saya pun dapat berumrah 3 kali. Ini hari dia ajak pergi lagi. Ke 3:30 pagi tadi saya dah tak arat dah, tak kuat dah. Saya minta maaf lah. Jadi walau macam mana pun saya ucapkan selamat maju jaya kepada Safari Haramain ni kerana perkhidmatan dia adalah lebih baik. Selama saya mengikut kursus mana-mana juga di jawatan-jawatan yang saya ikut kursus, tidaklah semudah bagaimana yang kita dah hadapi kepada Safari Haramain. Makanan dia mewah-mewah, boleh tambah berapa banyak nak ambil boleh. Saya tengok sendiri yang bawa kertas, yang buat kubun macam-macam dia boleh ambil. Ayak tak ayak, putih ayak semua boleh. Ada apa? Haramain tak. Dia seronok kat kita. Lagi dia berawak dengan kita macam-macam. Lagi dia cerita pula. Sejarah yang dia cerita ni memang ajaib. Kenapa ajaib? Pasal ustaz selama saya tengok ceramah ustaz tak ada yang cerita macam ni pelik-pelik. Adakah kita dengar ustaz cerita macam mana peperangan, macam mana perjanjian Bebaya, misi perjanjian? Tak pernah saya dengar. Saya pun pergi dengar ceramah masjid, banyak masjid, tapi tak ada dengar cerita pelik-pelik macam ni. Ini satu yang saya dapat dengar cerita yang pelik-pelik yang ustaz bagi tahu kerana pengalaman beliau selama berpuluh-puluh tahun dalam pekerjaan ini. Syabas ustaz. Saya ucapkan banyak lagi ustaz dapat. Terima kasih bagi kami dengar. Dan kami menerima ilmu yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dari saya bagi. Ada semua di ladang. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum patah, jangan sampai dalam. Kalau ada sebab silap walaupun patah, tuan-tuan perempuan jangan simpanlah dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan isteri saya Haji Ismail dan isteri saya Haji Azrina
memohon ampun dan maaf jika ada kesilapan, kesalahan tutur kata yang tidak diingini ataupun disenangi kami daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Mohon ampun dan maaf. Sama-sama lah kami. Masih. Kali ini saya nak tanya tuan-tuan. Turun beg pukul berapa? Pukul berapa? 2 petang. 2 petang. Bila? Besok. Bila malam? Tawar hidup pukul berapa? 9. Bila? 9 malam besok. Solat pukul berapa? 10 malam. Kita terbang daripada Jeddah ke apa ni KL? 8.20. Faham dah kan? Faham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tak kita kena tanya lagi. Ke berapa dah? Tak, Baik. nak tanya. Kerja yang baik. Dia rasa nak tanya ni. Adakah dari budak sampai ke Penang? Adakah dari budak sampai India? Kemudian dari India kita nak tukar lagi sekali baru nak sampai sini. Mana satu yang baik? Dia kena daripada Jeddah sampai ke KLIA. Kita nak AirAsia. Kemudian kita turun. Kemudian kita nak AirAsia biasa. Sampai ke Penang. Sebab Penang tidak ada macam mana antarabangsa Kuala Lumpur. Kalau ada saya ambil direct mas ni. Tak tutup lagi. Dulu ada. Ya, dulu mas saya. Dengan sebab haji dia buat, dia buka. Kalau bukan haji tak boleh, dia kena ada kapal terbang juga. Tidak, saya sediakan bas kat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan mungkin tak selesa dengan bas, letih apa semua. Kita bagi flight kapal terbang. Tapi tuan-tuan, kapal terbang X ni saya dah confirm balik sebab saya bayar tiket dengan makan sekali. Masa datang tu tuan-tuan, dia tak sediakan makan. Saya terpaksa buat keluar duit lagi. Dekat 2,000. Saya nak bagi kat jemaah saya. Saya tahu jemaah saya pelapang. Saya pelapang. Saya kata lah kesian kat jemaah kita ni tak makan. Saya kata saya dah bayar dah. Dia kata mungkin ejen tu dia tak confirm. Kemudian Ustaz Jalil pun serba tu. Dia datang pun dia kena bayar. Tapi saya bayar balik kat Ustaz Jalil. Dia pun terpaksa buat tu. Kalau terbang ni pun makan tak ada, saya nak kena sediakan pula. Tapi insya-Allah saya dah confirm balik dekat penerbangan sebab kita bayar sekali dengan makan. Saya tempat dekat sekali dengan makan, saya dah komplain kat dia. Dia kata Ustaz balik ada makan. Yang mana Ustaz bayar, sila buat keluar resit, kemudian saya bayar balik. Okey, saya kata tak apa. Tapi kalau tak ada juga tuan-tuan, jangan gaduh. Kita akan urus macam mana bagi tuan-tuan dapat juga. Itu je lah. Ada lagi? Tak ada lah. Belum perempuan. Tidak lah. Wallahualam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Cik Osman, nyatakan nama dan dari mana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osman bin Sidin dari Mungkin Sembilan, Kampung Masjid, Teluk Kumbang, Pulau Pinang, Malaysia. Berapa kali dah buat umrah? Umrah saya ada buat 2 kali. Bila tu? Ni yang tahun 88 sekali. Yang tahun ni sekali lah. Dan haji? Haji? Haji dah buat sekali 4 tahun lepas. So macam mana maklum balas Encik terhadap perkhidmatan Safari Haramain ni? Safari Haramain ni saya tengok bagus. Peralatan dia cukup lengkap. Baik dari segi makanan, segi material, semua cukup. Slogan-slogan dia, beg-beg dia, anak-anak dia semua ada cop safari. Apa yang nak berjalan tanah haram, nak berjalan waktu kita nak pergi Masjid Haram, ada dikenakan di badan kita oleh safari. Cop-cop logo dan tertentu. Yang perempuan cop logo bulat dibubuh di ujung kepala. Jadi ke mana nak pergi pun mereka tak boleh hilang safari kenal. Yang laki-laki ada polaroid gantung dekat badan safari.
Jadi saya berbesar hati lah kerana safari ni bagus layan. Waktu pun bagus, buat lawatan di Tanah Haram pun bagus. Tempat-tempat mana yang sesuai dia buat lawatan, dia pergi. Macam mana lawatan pergi kat Kailan Kelambu Kaabah pun dia pergi. Dia tunjuk segala cerita apa-apa yang ada di sana. Dan sejarah-sejarah di Mekah tu semua dapat dia cerita dengan baik dan sempurna. Umpamanya macam Masjid Jin, macam mana keadaan jadi Masjid Jin, macam mana asal usulnya Masjid Jin, apa sebab dipanggil Masjid Jin. Kerana Masjid Jin ni adalah satu ketika dulu Rasulullah minta jin datang ke tempat ni. Rasulullah mengajar mereka baca-baca Quran dan ada agama. Jadi tempat ini diletakkan dan ditetapkan nama dia Masjid Jin. Inilah Masjid Jin yang kita tengok tadi. Dari segi makanan macam mana Encik Osman? Segi makanan dia memang saya kata mewah dah. Tak mewah sangat pun tidak dah. Sederhana dah. Cukup. Kru-kru boleh makan berapa banyak mereka suka. Bukan ada sukat-sukat dekat. Kalau di company lain ada sukat-sukat tu. Kalau nak makan nasi satu mangkuk tak boleh tambah dah. Yang ni safari ni yang nak tambah berapa banyak pun ambil lah. Dari segi nasi, segi lauk-lauk ni mewah. Ayak-ayak pun boleh ambil. Ada tengah buat balik botol-botol dekat bilik mereka pun tak apa, safari tak pagi ambil dia, ambil. Ada yang buat balik ayak goreng, ayak kopi makan di atas. Makan nasi buat balik di atas bilik pun boleh, tak apa. Dari segi bilik hotel macam mana? Bilik hotel ni kira bilik separuh mewah lah pada kru-kru safari. Cukup dengan air condition, dengan air panas dan air sejuk. Macam-macam ada peti ais, tempat buat cooling, minum sistem semua ada. Dia tak ada masalah. Bilik-bilik mandi okey, bilik toilet okey, semua bersih. Dari segi keadaan bilik pun kira boleh kata sederhana mewah lah. Saya berasa megah lah di atas apa ni keadaan safari ni. Dari segi perkhidmatan bas? Perkhidmatan bas pun bagus. Bas awal dingin dia bagi. Bas awal dingin. Driver tak cerewet. Pergi jalan pun okey. Pemandu pun bawa cermat. Tak ada huru-hara, tak tentu arah. Bas jalan dengan baik. Sampai ke tempat destinasinya dengan selamat. Kami semua kru-kru bas ni, kru yang naik bas ni pun seronok lah. Apa-apa dalam bas pula safari punya instruction ada bagi. Dia bagi penerangan. Ada ketua-ketua penerangan dia dalam bas tu bagi cerita. Sampai di sini apa tempat, semua tempat dia cerita. Sampai di sini apa tempat, apa kejadian semua dia cerita dengan bagus. Sampai habis selesai lawatan satu hari tu, habis semua dia cerita dengan baik. Kemudian bila ada lawatan nanti dia bagi surat keliling. Dia perkat di tempat-tempat yang mana kru-kru safari tinggal. Dia perkat dah surat keliling di pintu lift tu. Kita baca, kita tahu di bawah ada perkat surat keliling. Jadi kita mesyuarat lah. Ni mesyuarat ni apa nama, mana kita nak pergi hari ni, apa tujuan hari ni, semua ada kat situ lah. Bagaimana pula tentang layanan staf? Layanan staf, pekerja? Layanan pekerja bagus. Pekerja bagus. Dia bagi nasihat kepada kita. Kalau peraturan apabila nak buat umrah, apabila kita sudah niat apa nak buat umrah, niat ihram, mandi sunat ihram, pantang larang, selalu dia cerita, dia bagi ingat supaya kru-kru ni tak lalai. Tapi dalam kerajaan manusia kita ni, takkanlah semuanya tu tak lalai. Ada juga orang yang lalai. Bila ada juga orang lalai pun tak banyak orang lalai. Kena landam RM5 paling kecil. Kadang-kadang sampai seekor kambing. Macam tu sajalah dekat safari ni. Tak ada lah kena sama seekor unta, tak pernah kena lagi. Seekor kambing tu ada lah, dan kambing tu ada ni. Itu selampau lalai lah kawan yang lalai sangat tu. Dia tarik rambut sampai jatuh sampai 2-3 lalai, dia kena lah. Jadi pada pandangan Cik Osman, apakah kelemahan safari yang perlu diperbaiki? Kelemahan safari ni, saya nak kata kelemahan ni semua orang ada lemah. Takkan orang semua mencapai 100% kemajuan. Kelemahan safari ni bukan apa-apa, cuma sikit-sikit saja.
kelemahan dia, waktu dia, kadang-kadang lari sikit. Apa-apa juga belum masalah dia, kadang-kadang makanan-makanan dia tu. Kadang-kadang kita tahulah, kita orang pergi buat umrah, kadang-kadang balik 10 malam, kadang-kadang balik 10 malam tu makanan-makanan dia tu orang catering tu tak mau bagi lah pun ada. Tu kelemahan jugalah. Tapi nasib baik safari ni bagi penangan kepada orang catering tu hanya dengan sekat. Orang pergi buat umrah kadang-kadang balik pukul 10 malam. Kena simpan makanan bagi kat mereka. Jadi safari bagi tahu perhubungan ni mesti hang berhubung dengan apa nama ni, pegawai kru kami. Siapa yang lambat balik, siapa yang apa balik, bagi tahu. Jadi bila bagi maklumat macam tu, perkara-perkara yang tak baik ni tak jadi dah lah. Jadi sempurna dah. Orang balik pukul 10 pun boleh makan. Ada simpan. Itu kebaikan safari. Secara keseluruhan Cik Osman berpuas hati dengan perkhidmatan safari. Allah berpuas hati saya. Saya cukup seronok lah. Saya nak main lagi lah. Dan Cik Osman nak cadangkan kepada orang lain untuk pergi dengan safari? Saya cadangkan orang akan keluarkan iklan pada di seluruh negara supaya orang main dekat safari. Amin. Safari memang company yang baik. Dan bertoleransi. Okey, terima kasih Cik Osman. Terima kasih kembali. Sama-sama.